Tak habis, tak habis. Kita tak habis pasal pemimpin. Tak habis lagi baca. Pasal ayat berkaitan dengan pemimpin ni banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan rahmat dan anugerah yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita sehingga pada pagi ini dapat sekali lagi kita bertemu berbicara tentang kitab dosa-dosa besar. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyelamatkan kita daripadanya. Dan sekali lagi saya tegaskan bahawa yang kita baca ni adalah berpandukan kepada nas-nas yang ada, bukan tujuannya untuk menuding jari kepada sesiapa. Bahkan yang lebih utama, kita sebagai yang membaca mengambil pengeringatan dan iktibar. Mudah-mudahan kita dapat selamat daripadanya, insya-Allah. Jadi kita pada hari ini nak sambung perbincangan kita berkaitan dengan dosa besar yang ke-13, iaitulah pemimpin yang khianat, zalim dan bengis terhadap rakyatnya. Okey. Kita dah baca beberapa ayat Al-Quran, hadis berkaitan dengan kewajipan pemimpin dalam menjaga kebajikan rakyatnya dan ancaman dari menipu rakyatnya. Menipu rakyatnya, di mana beberapa nas yang ada. Pertama, orang yang menipu, pertama, setiap pemimpin akan disoal tentang rakyatnya. Yang kedua, kita dah baca juga kalau ayat Quran yang pertama, saya ambil sorotan ayat Quran dan kefahaman daripadanya. Okey. Kalau kita mula daripada muka surat 43 balik, ayat yang pertama kita dah baca bahawa Allah menjanjikan orang yang melampaui batas di muka bumi dan berbuat zalim kepada manusia dengan azab. Yang kedua, ayat Quran yang sama, ayat Quran surah Al-Maidah ayat 79, ancaman azab bagi orang yang tidak mencegah dari perkara mungkar. Dan itu tugas orang yang diberi kuasa dan tanggungjawab. Kemudian kita baca nas yang ketiga, iaitulah hadis bahawa setiap pemimpin akan ditanya tentang rakyatnya. Kalau rakyat 30 juta, dia akan ditanya tentang 30 juta rakyatnya. Kalau 200 juta, 200 juta akan ditanya kepada pemimpinnya. Nas yang keempat, iaitulah Nabi berlepas diri dari pemimpin atau orang yang berdusta. Jadi pemimpin yang berdusta kepada rakyatnya, lebih-lebih lagi lah Nabi SAW tidak mengaku umat. Nabi tidak mengaku umat. Orang yang menipu termasuklah pemimpin yang menipu rakyatnya. Nas yang kelima, iaitu hadis yang ketiga, kezaliman akan menyebabkan kegelapan di hari akhirat. Okay. Nas yang seterusnya, seorang pemimpin yang menipu rakyatnya akan berada di dalam api neraka. Kemudian nas yang berikutnya, pemimpin yang diberikan amanah lalu dia tidak menasihati pemimpin dengan rakyat dengan baik, Allah haramkan dia masuk syurga. Dalam lafaz yang lain, dia tidak dapat mencium bau syurga. Pemimpin yang menipu rakyatnya tidak dapat mencium bau syurga. Dalam nas yang seterusnya juga kita dah baca bahawa dia dibangkitkan di hari akhirat dalam keadaan terbelenggu, tangannya di lehernya
Sehingga keadilan dialah yang akan membuka belenggu tersebut. Bangkit hari akhirat, tangan dia terbelenggu di leher. Okey. Sama ada dia kekal terbelenggu ataupun tidak bergantung kepada sifatnya yang adil. Kalau dia adil, dia dibebaskan. Kalau dia tak adil, belenggu tu akan kekal dengan dia sampailah selesai pengadilan Allah. Belenggu ni tahu belenggu? Rantai. Belenggu. Kalau kita bahasa mudah, pernah tengok orang kena pasung. Pasung, tahu pasung? Macam tu. Pasung. Dia, jadi ikat dia tu sama dengan leher, duduk gitu. Tangan dengan leher tu satu ikatan, tu dipanggil belenggu. Itu zaman dulu kan, sekarang tak ada lagi. Sekarang tak ada. Wallahu alam lah, tapi nak ayatnya itu bentuk azab. Kalau Allah nak azab, tak sama dengan dunia, akhirat lagi berat lah. Akhirat nanti. Ini maknanya bila kita dengar lagu tu berasa, ya Allah, biarlah aku tak jadi pemimpin. Okey? Ya. Yang seterusnya, kita dah baca sampai muka surat 45 kan? 46 dah. 48 dah. Okey, kita skip. Bukan skip lah, maknanya kita ambil ringkasan. Nas yang seterusnya muka surat 45, bahawa Allah Ta'ala akan mempersulitkan urusan pemimpin yang mempersulitkan rakyatnya. Allah Ta'ala akan mempersulitkan urusan pemimpin yang mempersulitkan rakyatnya. Nas yang seterusnya muka surat 45, pemimpin yang fasik dan zalim serta orang yang membenarkan pemimpin, kroni dia ke, geng dia ke, penyokong ke, dalam Nabi SAW sebut hadis yang seterusnya tu, tidak dapat minum air dari kolam Nabi. Akhirat nanti dia tak akan dapat minum air dari kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahanlah, wallahu ta'ala alam. Kita pun mungkin dia azab ni ada yang digambarkan azab, kita memberi ketakutan kepada kita. Soal di akhir nanti dia dapat masuk syurga setelah berapa waktu, setelah berapa lama dia duduk dalam neraka, yang tu sebenarnya bukanlah satu alasan untuk kita bermudah-mudahan. Sehingga di sisi kita, siapa-siapa orang beriman, insya-Allah masuk syurga. Di sisi akidah kita, siapa-siapa masuk syurga, dia siapa-siapa beriman kepada Allah, at the end dia akan masuk syurga. Cuma balasan tu berapa lama dia nak kena jalani, wallahu ta'ala alam. So kita baca hadis syafaat, akhir sekali Allah Ta'ala akan keluarkan mana-mana orang yang dalam hatinya ada sebesar zarah daripada iman. Cuma bukanlah bererti jangan jadi macam Yahudi. Yahudi ni dia kata apa? Ayat Quran ni, wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Sifat Yahudi ni antara dia lain, dia kata apa? Kita ni kan kalau masuk syurga pun berapa hari je. Cuba tengok ayat Quran ni. Muka surat 12. Baqarah ayat 80. Saja kita nak singgung persoalan tadi, ataupun sebenarnya bagus juga persoalan tu dilontarkan, sebab ada sebahagian orang dia kata tak apalah, lah kali masuk syurga juga, ataupun dia anggap macam Yahudi anggap. Cuba baca ayat dia. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Dah jumpa ayat tu? Cuba baca translation dia. Dan mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari sahaja. Sambungan. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji daripada Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janji? Ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui? Jadi Yahudi ni antara lain dia memandang remehnya azab neraka.
Sehingga dia kata, alah, kalau masuk neraka pun berapa hari je. Jadi Allah Ta'ala jawab balik, kamu ada ke berjanji dengan Allah yang mana Allah Ta'ala akan azab kamu beberapa hari? Tu pun belum tentu lagi. Berapa hari yang Allah Ta'ala nak azab? Satu hari dia dalam neraka dah 1000 tahun dunia. Berapa hari kamu nak anggap? Jadi apakah kamu berkata tentang Allah tanpa ilmu? Jadi berbalik kepada soalan yang ditanya tadi, dia masuk syurga ke tak? Kita kata selama seorang tu beriman kepada Allah, insya-Allah akhirnya masuk syurga. Cuma perjalanan dia menuju ke syurga tu, kalau dia jahat, kita tak tahu berapa jarak masa yang dia akan ambil untuk sampai ke syurga. Berapa lama dia duduk di azab dalam neraka dulu sehingga dia dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam syurga. Yang tu pun kita tak sanggup nak fikir dah. Yang kita nak, ya Allah, biarlah kita selamat dari api neraka dan terus masuk syurga. Baik. Soalan pula dah. Apa tu nas yang seterusnya? Okey. Sesiapa yang satu kaum yang tidak melakukan pencegahan nahi mungkar dalam kaum tersebut sehingga maksiat tu menyebar. Okay. Jadi kalau pemimpin dia membiarkan maksiat itu menyebar dalam masyarakat dia, walaupun dia tak buat, cuma dia membiarkan sesebuah maksiat menyebar dalam masyarakat pimpinannya. Lalu balasannya Allah Ta'ala akan membinasakan kesemua mereka. Walaupun orang, atau termasuklah orang yang tidak melakukan maksiat. Tu dalam satu kaum tu, tidak ada satu kaum di mana tengah mereka dilakukan maksiat padahal mereka lebih kuat dan lebih banyak daripada orang yang melakukannya itu. Kemudian mereka tidak merubahnya dengan tangan atau lisan, melainkan Allah menimpakan hukuman sama rata pada mereka. Kena berlaku. Okay. Sebab tu baru ni ada kenyataan yang beranilah daripada PM British Rishi pasal LGBT tu kan. Man is man, woman is woman. Berapa banyak orang kecam dia pasal tu pun. Padahal yalah sebenarnya komuniti dia orang tu sikit je. Nak banding komuniti yang setuju man is man, woman is woman tu. Tapi oleh kerana orang di atas kadang-kadang tak berani nak menyuarakan. Sehingga akhirnya kalaulah dibiarkan, dia akan umum. Bala tu menimpa. Bagi Qatar pula masa World Cup hari tu dah. Ban terus. Tak boleh ada pun rainbow flag tu. Tak boleh. Baik. Nas yang seterusnya. Kalau buat pak kita, bolehkah kita buat gitu? Kalau buat tempat kita, tak tahulah. Ada kekuatan. Swatch. Aha. Kerajaan dah ambil daripada swatch, tak boleh benarkan jual. Pakai kena sama. Alhamdulillah. Itu salah satu benda yang kita patut pujilah. Jadi ada benda-benda macam tu kita mesti tegas. Sebab ancaman hadis tu kalau dibiarkan, kita yang tak terlibat pun akan kena sekali. Okay, ini tugas orang yang diberikan kekuasaan dan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang seterusnya, okay, ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang diberi kuasa atau rakyat yang tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar atau menghukum pesalah dan menegakkan kebenaran. Okay. Sehingga kata benar-benar memegang tangan orang yang berbuat buruk dan benar-benar memaksanya atas orang yang hak. Okay. Mana dia ambil, dia hukum orang yang salah, dia benarkan atau memberikan hak kepada orang yang benar,
Kalau dia tak buat macam tu, Allah akan menghentam hati sebahagian kalian dengan sebahagian yang lain. Jadi ancamannya kalau tidak mengadili, yang hak, yang bersalah tidak dihukum, yang benar sebaliknya dihukum, maka Allah Ta'ala akan jadikan hati-hati mereka bermusuh antara satu sama lain. Ini bahaya. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW kata, kalau Fatimah binti Muhammad tu mencuri pun dia akan potong tangan. Kita tak nak tiba-tiba kalau geng kita tak ambil hukuman. Kalau geng orang kita ambil hukuman. Itu termasuk ancaman, di mana Allah Ta'ala akan menjadikan hati sebahagian kita atau sebahagiannya bermusuh antara satu sama lain. Kemudian Allah melaknat mereka seperti mana Allah melaknat Bani Israel. Baik, yang nas yang seterusnya, pemimpin yang zalim tidak akan menerima syafaat dari Nabi di akhirat nanti. Okey, tidak mendapat syafaat dari Nabi di akhirat nanti. Baik, cumanya lafaz yang tu kita dah bahaskan. Perkara tersebut ada perbincangan dhaif. Kemudian nas yang seterusnya ialah pemimpin yang zalim adalah orang yang paling berat azabnya di akhirat nanti. Di mana hadis menyatakan asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah imamun jair. Pemimpin manusia paling berat, paling dahsyat azabnya pada hari kiamat adalah pemimpin yang zalim. Wallahu ta'ala alam. Okay. Kemudian ancamannya lagi, kalau tiba-tiba tidak menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, doanya tidak diterima. Doanya tidak diterima. Dan istighfarnya juga tidak diampunkan dosa. Ya, dia termasuk orang yang mustajab, orang yang di kedudukan tinggi lah. Tapi kalau dia tak buat, terutamanya pemimpin lah, orang biasa pun wajib amar ma'ruf nahi mungkar ni. Kalau dia tak tegak amar ma'ruf nahi mungkar, doanya tidak mustajab. Okey. Qabla an tad'u Allah fala yastajibu lakum wa qabla an tastaghfiruhu fala yaghfiru lakum. Dan yang seterusnya, sebagaimana Nabi SAW sebut, hadis yang umum, sesiapa yang melakukan kezaliman dalam urusan agama kami ini yang bukan darinya, maka dia tertolak. Amalan dia tertolak, tidak diterima, sama ada yang sunat maupun yang wajib. Baik, kita berhenti setakat tu kan, 48. Kita sambung lagi hadis-hadis yang ada. Hadis yang seterusnya, Nabi SAW bersabda, man la yarham la yurham. Hadis ni diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Maksudnya, barang siapa yang tidak mengasihi atau menyayangi sesama Muslim, maka dia tidak akan disayangi oleh Allah. Jadi kalau dia ni tidak menyayangi orang Islam, sesama Muslim, dia tidak akan disayangi oleh Allah. Baru ni saya baca satu bab dalam kitab akidah, dia panggil kitab Al-Wala wal Bara. Pernah dengar? Al-Wala wal Bara. Wala pernah dengar wala? Wala'un? Cepat je kalau sebut wala'un, cepat je dengar. Wala' ni wala'un tu wala' lah. Orang ni dia cerita dia orang ni walak. Lepas tu mula-mula walak jadi wala'un. Asal kalimah wala'un tu daripada kalimah walak. Which is sebenarnya kalimah walak tu adalah terma dalam agama. Cuma mungkin orang marah sebab diletakkan pada bukan tempat dia lah.
Sebenarnya wala kita yang paling utama ialah kepada Allah dan Rasul. Wala ni makna taat setia. Kenapa orang ni digelar walaun? Kita pun sebenarnya saya tak nak guna pun istilah tu. Saya pinjam perkataan tu untuk mendekatkan makna. Saya tak pernah pun nak jumpa sahabat-sahabat nak gelar kepada mereka walaun. Cuma oleh kerana terma tu dekat dengan kita, saya nak pinjam terma tu untuk bagi mudah faham. Jadi sahabat-sahabat saya yang digelar walaun minta maaf lah. Saya bukan sebab tujuan tu saya. Kalimah wala ni sebenarnya terma agama, maksudnya taat setia. Taat setia. Dalam agama, kita diminta untuk taat setia kepada Allah dan juga Rasul. Dan mencintai sesuatu kerana Allah dan Rasul. Berarti dalam kes ni, kita mencintai agama Islam dan orang Islam lebih daripada kecintaan dan kasih sayang kepada non-Muslim. Di situ ada istilah wala kita. Wala kepada Allah. Taat setia kepada agama. Al-bara pula, al-bara. B-A-R-A-A ada koma di atas. Al-bara panjang. Al-bara ni pula berlepas diri. Satu, taat setia kepada Allah dan Rasul. Dan berlepas diri dari musuh Allah dan Rasul. Dari musuh Allah dan Rasul. Sebagaimana Nabi Ibrahim kata, Inni bari'un mimma tusyrikun. Aku berlepas diri dari apa yang kamu syirikkan. Jadi kita dalam agama ni ada istilah al-wala dan kita ada istilah al-bara. Wala ni kepada Allah dan Rasul. Bara pula berlepas diri daripada sebarang bentuk kesyirikan dan kekufuran. Bara, R. Bala lain. Bala tu bala lah. Dan kekufuran. Berlepas diri. Kita kena berlepas diri. Daripada istilah ni lah, sebab tu hari ni, bila kita bertemu dengan aktiviti-aktiviti yang mengajak seseorang kepada kekufuran dan kesyirikan, kita berlepas diri. Betul? Kita berlepas diri. Kalau ada orang sambut Valentine sebagai contoh, kita pun nak pergi sambut juga Valentine. Boleh ke tak boleh? Pasal apa tak boleh? Sebab taat setia kita kepada Allah dan Rasul. Valentine bukan sekadar Nabi tak ajar. Valentine adalah satu ritual orang mengagungkan Saint Valentino. Seorang padri yang dihukum bunuh di atas dasar cintanya yang terlarang. Lalu lepas dia dihukum bunuh, dia menjadi satu simbol kesetiaan dalam cinta. Lalu orang pun sambutlah bahawa hari kematian Saint Valentino tu dianggap sebagai Valentine Day, sebagai lambang cinta. Sebenarnya hari itu adalah hari kematian seorang padri yang mati dibunuh. Orang kita pun sambutlah juga. Kalau kita ada sifat al-wala wal-bara, maknanya kita hanya setia dengan apa yang Allah suruh. Kita hanya setia dalam perkara yang Allah redha. Dan kita berlepas diri daripada apa yang Allah Ta'ala tak redha. Dan apa yang menjadi ritual atau budaya agama bukan Islam. Itu nama al-wala wal-bara. Apa-apa yang ada kaitan dengan Islam, kita pegang teguh. Apa-apa yang tak ada kaitan dengan Islam, kita berlepas diri daripadanya. Di situlah istilah yang sebenar. Al-wala wal-bara. Daripada konsep ni juga, kita faham cinta kita kepada orang Islam lebih daripada cinta kita kepada orang non-Muslim. Whatever perilaku dan perbuatan dia. Kerana apa? Kerana orang Islam tu adalah orang yang dicintai oleh Allah. Walaupun dia jahat, tapi dia Islam. Nilai dia di sisi Allah lebih mulia daripada orang yang kufur dan yang syirik tapi baik. Kerana apa? Kerana dia hanya baik pada nilai, tapi dia tak baik pada iman. Sedangkan Allah mengukur kita yang paling utama adalah
Tauhid. Islam ni tertegak di atas nilai ke di atas iman? Iman. Allah menilai kita nombor satu sekali iman, kemudian baru nilai. Nilai tanpa iman tak ada value di sisi Allah. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dia buatlah amalan setinggi gunung sekalipun, bila sampai di hari akhirat dia tidak ada iman padanya, apa jadi? Seperti debu-debu yang berterbangan. Dalam surah Kahfi kita baca, qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Kita dah terjemahkan ayat tu. Orang paling rugi amalan dia di akhirat ialah orang yang sangka dia buat amalan baik, tapi sebenarnya dalam kesesatan. Siapa mereka? Orang yang kufur kepada Allah dan kufur kepada hari kiamat. Ulaika allazina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi. Apa jadi? Fahabitat a'maluhum. Semua amalan-amalan baik mereka selama ni akan binasa. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kami, kata Allah, tidak akan letakkan amalan mereka di atas timbangan pun. Amalan mereka tidak akan ditimbang pun. Pasal apa? Ini tak layak untuk ditimbang. Kerana dia dibuat bukan kerana Allah. Jadi sebab tu, bila kita memahami dasar al-wala wal-bara', saya tekankan sekali lagi, segala benda yang kita nak cinta, sayang, mesti duduk asasnya kerana Allah. Back to hadis yang kita baca. Nabi SAW kata, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, maka tidak akan disayangi. Dalam kurungan dia letak sesama Muslim. Jadi menjadi kewajipan kita sebagai orang Islam, apatah lagi orang Islam sendiri yang dilantik menjadi pemimpin. Kalaulah dia tengok sebagai contohlah, negeri ni negeri tak serupa dengan dia dari sudut sokongan. Negeri ni negeri pembangkang lah bahasa contoh. Tapi majoriti di negeri pembangkang adalah orang Islam. Sebagai contoh, kalau kita ada iman dalam hati, walaupun dia tu, kita akan letak mula-mula sekali isu keislaman tu. Kita nak nanya, ni orang Islam ni. Orang Islam. Whatever kita kata, dia ni negeri apa, gini-gini. Memanglah dasar kita siapa yang bersama kerajaan. Tapi, tidakkah ada satu sifat orang Islam takkan, bahasa kita boleh kata, oh, orang pembangkang kita tak bagi peruntukan. Contoh, dari sudut bahasa governance. Okey. Kan? Dari sudut governance, bukan okey lah kita kata. Kalau kamu nak kata gitu, itulah governance of the day. Biasanya kata macam tu. Tapi sebagai seorang Muslim, natijah daripada perkataan tersebut, yang kita nafikan hak tu, majoritinya umat Islam. Sebab satu undi. Tapi majoritinya umat Islam. Kalau kita ada beriman kepada Allah, mencintai kerana Allah, dalam ruang lingkup agama, governance is governance. Mungkin kita boleh buat. Tapi dalam masa yang sama, kita tak akan sanggup membiarkan saudara-saudara seagama dengan kita dalam terbiar, dalam keadaan terkontang-kanting. Pasal apa? Kita ada iman yang menjaga kita. Jadi sebab tu menjadi kewajipan mana-mana pemimpin Islam yang naik untuk menjaga umat Islam lebih utama daripada menjaga orang yang sokong dia. Kerana ini kewajipan yang Allah bagi kepada dia. Agama tu saudara kita. Walaupun dia kata kita, tapi kita dilantik menjadi pemimpin. Iya, tapi bukan masalah dilantik. Memang dilantik bukan. Tapi bila dia dilantik, dia menjaga seluruh.
Bahkan orang tu juga bayar cukai juga. Semua cukai pergi ke federal belaka. Kalau cukai boleh ke state, tak apa boleh cakap macam tu. Nah, tapi saya tak nak bahas masalah duit government cukai. Yang paling utama kaitan kita dengan hadis ni, Nabi SAW kata, "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak merahmati, tidak akan dirahmati oleh Allah. Rahmat kasih sayang paling besar dalam hati seorang mukmin sepatutnya pergi kepada orang mukmin. Kerana dia terikat dengan konsep mencintai kerana Allah dan juga membenci kerana Allah. Al-wala wal bara. Sebenarnya semua umat Islam kena ada dalam diri dia al-wala wal bara. Bukan kerana dia nak kata dia bai'ah pimpinan kumpulan A, B, C, dah. Setiap orang Islam mesti mencintai agama dia dan mesti mencintai saudara-saudara seagama dengan dia. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Baik. Hadis yang seterusnya, supaya kita tak tenggelam jauh dalam bab tu. Okey. Hadis yang berikutnya, la yarhamullah man la yarhamun nas. Allah tidak sayang kepada orang yang tidak sayang kepada manusia. Allah tidak sayang kepada orang yang tidak sayang kepada manusia. Dalam hadis ni, orang kafir pun termasuk juga dengan kasih sayang. Cuma kasih sayang secara umum, manusiawi. Kasih sayang orang Islam adalah kasih sayang yang khas kerana dia adalah kasih sayang saudara seagama. So bukanlah bererti bila tak sayang kepada, kita sayang kepada orang Muslim, kita tak sayang kepada orang non-Muslim. Tak. Sayang dari urusan humanity, betul. Sayang sebagaimana kita sayang kepada makhluk-makhluk yang lain, sayang kepada orang non-Muslim sebagai jiran, tetangga kita, boleh. Tapi sayang yang khas, sehidup semati sedunia seakhirat ni, hanya berlaku kepada orang-orang Islam. Dunia akhirat. Saudara kita seagama dengan non-Muslim, kita sayang juga. Sayang dalam urusan dunia. Sebab tu Nabi berjual beli dengan orang non-Muslim, tak ada masalah. Buat baik kepada orang non-Muslim, tak ada masalah. Tapi apakah sayang kepada mereka lebih besar daripada sayang kepada orang Islam? Jawapannya tidak. Sayang orang Islam lebih utama daripada sayang kepada non-Muslim. Tapi kita rakyat kita macam Ya. Malaysia, ada pelbagai kaum. Jadi kita kena raikan juga walaupun di dunia sahaja. Ya. Tetapi kan sekarang ni masalah kita ni sebab Demokrasi. takut sangat dengan China. So what is the problem? Macam mana? Buat kita kena raikan bukan salah jadi orang China. So dia dah ada kat situ. Ya. Kalau dia dari negeri China ke, sebab kita we are in this country. So every day kita dengar masalah ini, Ustaz. Jadi tak kesian jugalah macam pemimpin, dia jadi pemimpin, dia kena team up dengan orang China. But China tu jadi macam ancaman untuk rakyat kita sekarang. But ancaman. Kerana bukan dia yang nak dilahirkan. Dia sebenarnya model kita ni, model yang ada tak pelik pun. Saya dah sebut dah sebelum daripada ni. Apa yang ada di Malaysia berbeza dengan negara-negara lain yang ada di keliling kita sebab dasar kita yang berbeza. Dasar Indonesia, dasar Thailand, dasar negara-negara lain adalah asimilasi. Mana asimilasi, dia mesti jadi rakyat negara tersebut, tinggalkan budaya dia. Dia akan jadi satu bangsa Indonesia, satu bangsa Thailand. Makna Cina, Thailand pun tak boleh cakap bahasa Cina. Kena cakap bahasa Thailand, kena tukar nama jadi nama Thailand. Dia ada Taksin Sinawat. Padahal dia Cina. Indonesia pun sama. Betul. Dia tak pernah guna nama Tiongkok dia panggil. Dia tak kat Cina dia sebab dasar dia adalah dasar asimilasi. Mana-mana penduduk negara dia kena jadi rakyat dia dan dia tak boleh. Dasar negara kita adalah dasar integrasi. Integrasi maknanya kita ni berbilang kaum dan setiap kaum dibenarkan untuk mengekalkan
ciri dan budaya masing-masing. Yang sebenarnya tak ada masalah pun. Isu ni tak ada masalah. Sebelum ni pun tak ada masalah. Dan sebelum daripada ni, kalau kita kata dasar integrasi ni bukan kita je. Dia adalah dasar Islam yang asal lagi. Nabi SAW, waktu Nabi memimpin, mula-mula piagam Madinah, Yahudi dikekalkan di Madinah. Tak ada masalah. Sehinggalah Yahudi itu mengkhianati Nabi SAW. Pada asalnya, Yahudi dibenarkan. Tapi sampai Yahudi khianat, nak bunuh Nabi senyap-senyap. Perniagaan orang Islam dianiaya. Sampai Nabi buat pasar asing. Yahudi ni kerja dia meniaga menipu je. Nabi buat pasar asing untuk di Madinah. Bahkan ada seorang nama dia Ka'ab al-Ashraf. Kerja dia bayar bagi hutang kepada penduduk Madinah. Yang tak boleh bayar, dia rampah anak dara. Betul. Dia rampah anak dara. Kemudian sehingga akhirnya Nabi kata siapa dia boleh habiskan Ka'ab al-Ashraf tu, pemimpin Yahudi. Sehingga ada beberapa orang sahabat pergi Nyama, buat lolok nak beli senjata, nak jual senjata pada dia. Tengah-tengah bawa keluar daripada kubu dia tu, bincang-bincang, sahabat-sahabat ambush, mati situ. Isunya ialah integrasi tak ada masalah. Zaman Nabi SAW, Nabi mengiktiraf. Sehinggalah orang-orang Yahudi mengkhianati Nabi SAW. Sehingga dalam perang Khandaq, mereka dalam kepungan ni, orang tentera musyrikin kepung Nabi, Yahudi khianat daripada dalam. So asal Islam, sebab tu zaman-zaman dulu, integrasi ni dah ada zaman Islam dulu lagi. Bukan kita ya, kita rasa macam tu. Tapi apa yang menyebabkan, mungkin sebahagian daripada orang, dia mula trigger dengan sebab, mungkin dasar-dasar agama dia, dasar-dasar hak pemilikan dia, mula jadi makin lama makin kurang, makin lama makin kurang. Dan orang yang mungkin orang rasa ni, dia merasakan benda ni besar bagi dia. Satu ketika nanti, mungkin kita lagi payah dah nak jaga. Sebab integrasi yang kita berlaku pada hari ni, bukan lagi integrasi yang berlaku di zaman awal kemerdekaan kita dulu. Kita kata tak, integrasi yang paling ideal untuk dicontohi adalah integrasi dekat kampung-kampung. Contohnya dekat kampung saya, dekat Kelantan. Kita ada masalah. Kita ada kuil Buddha terbesar di Asia Tenggara yang Sleeping Buddha. Tak ada masalah di Kelantan. Kita ada kuil duduk. Tak ada masalah di Kelantan. Sekarang ni apa masalah? Ya, sekarang ni apa masalah dia? Ya, sekarang apa masalah? Politik ya. Iya, sekarang isu yang menyebabkan orang rasa tak selesa ialah orang rasa, maaf kalau saya sebut, mungkin kita rasa pertama, dulu kita dijaga tanah rizak kerajaan, rizak Melayu makin lama makin kurang. Iyalah, asal ni lah kita sebut pemimpin ni lah. Kemudian pemimpin Islam sebab dia tak faham yang ni lah. Lepas tu kita bukan nak salahkan, kita kata ini adalah perkara-perkara yang kita kata sepatutnya orang yang Islam yang memimpin, dia kena letak Islam sebagai agama, dia jaga tu. Nombor satu. Ini al-wala' wal-bara' dia. Bukan kerana parti, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita bimbang sebab pegangan ekonomi kita hari ni, bukan kita yang pegang majoriti pun. Kita lah ni kuat pasal government ya. Government of the day ni, government kita ni, kita kuat sebab majority government servant adalah orang kita. Tapi sebab kalau kita hilang tu, tak ada. Tak ada. Kalau nasib baik, dulu Indonesia, orang kata Indonesia, government dia, tycoon ni lagi kuat daripada government. Tapi Alhamdulillah lah ni mungkin ada peningkatan sikit lah berbanding yang dulu. Itu asas kebimbangan yang ada. Kalaulah pemimpin-pemimpin kita dulu yang faham. Dulu faham. Kalaulah. Dia faham, tapi dia menggunakan isu kebodohan Melayu ni. Dia sebenarnya, semuanya isu dia pemimpin-pemimpin orang Islam menggunakan sentimen-sentimen yang ada untuk mengawal keuntungan. Semua. Betul.
Dua panggil belaka. Orang guna nama agama bila naik tak bantu agama. Orang guna nama rakyat bila naik tak bantu rakyat. Orang guna nama bangsa bila naik tak jaga bangsa. Semuanya adalah orang panggil retorika. Ya Allah, lantiklah orang yang baik untuk memimpin kami, ya Allah. Gitulah kita. Boleh jadi kita juga kena tengok dalam dua sisi. Allah Ta'ala mungkin kita belum cukup baik untuk menerima pemimpin yang baik. Boleh jadi. Macam Kelantan lah. Saya rasa eloklah pemimpin dia. Agama. Tapi dia tak memajukan negara dia. Jangan kata macam tu. Jangan kata lagu tu. Sian saya Kelantan. Tak membangun dah Ustaz. Tanya mama tahu tak membangun mama tak? Ustaz kena wake up sekejap. Saya dengar je. Saya pergi Ya. Payah lah ni. Ya. duit dia orang Kelantan bukan main ramai doktor-doktor dia. Alhamdulillah. Itu menunjukkan Kelantan ni bagus ha. Tapi bila saya kata kat dia kenapa tak balik Kelantan, hospital Kelantan saya dah pergi. Teruknya kata saya kata ni kena tahu. Siapa dah Kelantan teruk dia kata servis tak elok, maintenance tak ada. Dia Kelantan sendiri doktor. Siang tak aci doktor tu. Tak siapa dia. Alhamdulillah. Orang Kelantan ni wajib bijak-bijak banyak dia jadi pemimpin peringkat federal ni. Ya. Orang Kelantan duk overseas banyak, duk KL banyak, duk Johor banyak, duk Penang banyak. Nah. Businessman pun banyak, duk universiti pun banyak. Oi, baguslah orang Kelantan ni. Saya jumpa je dari Kelantan. Perempuan pun Kelantan, lelaki doktor pun Kelantan. Saya jumpa semua. Saya jumpa 10 orang lah. Ya. Semua dari Kelantan. Alhamdulillah. Dari local university, overseas, dia buat overseas. Alhamdulillah. Tapi dia tak nak membangunkan Engineer saya jumpa dari Kelantan. Orang Kelantan pandai-pandai. Kenapa dia tak pergi majukan balik ke Kelantan? Dia kata tak ada kerja lah. Dia kata gaji kurang lah. Ya, betul. Kita ni susah hidup di Kelantan ni. Itulah tanggungjawab kita. Macam saya katakan dulu. Bukan. Dulu kan kita kata kita terikat dengan dua line. Saya ingat. Kita terikat dengan hidup ni ada dua garis yang kita kena jaga. Satu garis lurus yang menegak, satu lagi melintang. Ingat tak? Itu kita sebut. Yang tegak tu adalah soal agama kita, mana betul, mana salah. Yang melintang pula, mana baik, mana buruk. Dalam situasi kehidupan kita ada 4. Lepas kita ada 2 garis tu, kita akan ada 4 kuadron. Kuadron pertama, benda yang benar, natijah yang baik. Kuadron yang kedua, benda yang benar, natijah dia buruk. Kuadron yang ketiga, benda tu tak benar, natijah yang buruk. Dan keempat, benda yang buruk tapi natijah dia baik. Kita tak ada permasalahan dalam 2 kuadron, benda baik, benda betul, natijah baik. Semua orang suka. Benda buruk, natijah yang salah. Benda yang salah, natijah dia buruk. Semua orang benci. Kita akan dinilai dan diuji dalam 2 kuadron yang kita tak suka. Ada benda betul, tapi natijah dia kita nampak tak baik. Ada benda salah, kita tengok natijah dia baik. Baik which is untung untuk kita lah. Jadi kadang-kadang orang tu dia tahu rasuah tu salah, tapi baik untuk dia lah. Kan? Dia diuji dalam tu. Ada orang dia nak benda betul, tapi risiko dia benda tu buruk. Okay? So kadang-kadang benda tu ada justifikasi yang kita mungkin tak boleh nak baca atau wallahu ta'ala alam. Nak tahu orang ada halangan-halangan yang berlaku. Ada kekangan-kekangan. Tahu tak kalau isu di Kelantan? Tak ada empangan air pun. Empangan hidro ada. Empangan tadahan air untuk bekalan air tak ada. Tak ada. Tapi itu adalah itu kerajaan pusat hujung. Kita tak ada kuasa nak buat yang tu. Ya.
You can take over kalau you have the money. Tapi You have the money, itulah. Dan mana-mana negeri, benda ni bukan urusan state pun nak buat. Urusan ni urusan yang melibatkan kepentingan dasar negara. Jadi itu saya bagi satu contoh bahawa ada benda tu betul, tapi kita kena sacrifice dalam natijah yang buruk. Ada benda yang salah tapi natijah dia baik. So kita kadang-kadang kata bahasa Arab, laisa kullu ma yatamanna al-mar'u yudrikuhu tajri ar-riyahu bima la tashtahi as-sufunu. Bukan semua benda yang kita nak kita nak benda betul baik. Memang kita nak. Tapi bukan setiap yang kita nak kita dapat. Kadang-kadang angin tu bertiup pada arah yang tidak diinginkan oleh kapal. Begitulah kita. Kadang-kadang dalam bukan soal sebuah negeri, sebuah negara pun kadang-kadang yang kita nak tak naik pun jadi pemimpin. Ataupun yang pemimpin yang kita naik tak dapat pun yang kita nak, yang kita impikan. Selama ni dok kata bukan semua yang kita nak ni Allah nak bagi. Yang keadaan tu kita pergi kepada basic yang kita sebut dah sebelum daripada ni. Kita akan ditanya tentang tanggungjawab kita sebagai seorang rakyat, dan dia akan ditanya tentang tanggungjawab dia seorang pemimpin. Rakyat kita dah sama. Alhamdulillah. Dia akan ditanya. yang minum air apa ni? Air tarik. Tu ayat dia je tu. Kadang-kadang media lebih-lebih pun ada dalam bab gitu. Benda tu. Dia pun panggil alah. Dari satu sudut memang tak patutlah dia cakap. Tapi orang exaggerate benda tu pun ada juga. Baik, jadi kembali kepada kita. Merahmati pemimpin rakyat ni memang tanggungjawab pemimpin. Terutamanya merahmati orang Islam. Merahmati rakyatnya secara umum atas kapasiti manusia penting juga. Sebab tu kita kata model yang paling baik adalah integrasi waktu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masih lagi berlaku integrasi di peringkat kita pun, alhamdulillah. Orang non-Muslim kalau di kampung-kampung berbicara bahasa dia, hidup dengan rakyat dia, tak ada masalah. Boleh kata bagi insya-Allah lagi, boleh bagi salam lagi, boleh baca jawi lagi. Nah, jadi integrasi itulah yang kita harapkan. Tapi bila dah sampai satu tahap kita pun macam kita kata yang menyebabkan benda tu bila integrasi bukan ditakutkan, realitinya integrasi yang hari ni tidak berlaku seperti mana integrasi yang di awal dulu. Orang dah ramai. Dia pun macam seolah-olah macam mengasingkan diri. Ada orang yang memang zaman isteri saya dia mengajar di sekolah menengah dekat KL lah, saya tak sebutlah sekolah mana. Masuk ni jangan kuat sangat. Contoh ni. Aduh, kuat cepat dia tanya soalan ni. Ni masuk live ni. Gapo tadi hilang tu modal tu. Oh, dia mengajar dekat sekolah. Dia mengajar kat sekolah. Saya dah senyum tu. Dia mengajar dekat sekolah. Mengajar budak Cina. Cakap Cina, cakap Melayu memang tak faham langsung. Jadi itu yang menyebabkan hari ni sampai kita perlu ada translator di mahkamah padahal warga negara kita. Jadi seolah-olah itu yang menyebabkan ada sebahagian orang yang integrasi yang ada zaman ni tak sama dengan integrasi yang ada zaman dulu. Itu yang menyebabkan orang ala kulli memang menjadi tanggungjawab setiap pemimpin menjaga rakyatnya. Tetapi keutamaan mesti diberikan dalam menjaga saudara seagama lebih besar daripada menjaga manusia. Bahkan menjaga binatang-binatang dan sebagainya juga menjadi tanggungjawab dia. Tapi yang paling utama adalah menjaga urusan kaum muslimin. Dia menjaga urusan kaum muslimin. Sebab itu dalam hadis yang seterusnya Nabi SAW bersabda, "Ma min amirin yaliya umural muslimin thumma la yajhadu lahum wa yansahu lahum illa lam yadkhul ma'ahumul jannah
tidak ada seorang penguasa mengurusi urusan kaum muslimin. Kemudian dia tidak tulus memberi, dia tidak bersungguh-sungguh melayani mereka dan tidak tulus memberikan hak-hak mereka, melainkan pasti dia tidak akan masuk syurga bersama mereka. Dah ikutlah, saya tak nak highlight hangat bab tu, tapi nak sebutnya urusan kaum muslimin secara umumnya. Okay? Dan dari Nabi SAW, Nabi juga bersabda, man wallahu Allahu syai'an min umuril muslimin fahtajaba duna hajatihim wa khallatihim wa faqrihim ihtajaballahu duna hajatihi wa khallatihi wa faqrihi yaumal qiyamah. Hadis riwayat Abu Daud ni. Barang siapa yang diberikan kepimpinan oleh Allah terhadap urusan kaum muslimin, lalu dia tidak mau keluar mengurusi keperluan dan keperluan dasar asas mereka, hajat mereka, keperluan asas mereka dan kefakiran mereka, nescaya Allah tidak akan menguruskan keperluan, menguruskan hajat dan keperluan dasar serta kefakirannya pada hari kiamat. Jadi dia diberi kuasa mengurus kaum muslimin, lepas tu dia tak buat, fahtajaba, dia tak keluar, duduk je, dia uruskan kawasan dia dan sebagainya, dia tak uruskan kawasan kaum muslimin. Lalu hari akhirat nanti Allah tidak akan menguruskan keperluan dia. Ni dalam riwayat yang seterusnya, Nabi SAW bersabda, al-imamul adil yudhilluhu Allahu fi dhillihi. Pemimpin yang adil akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat di bawah naungannya. Pemimpin yang adil akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat pada naungannya. Dan ni semua kita tahu, hadis 7 orang yang dinaungi pada naungan arasy di hari akhirat, dalam senarai yang paling tinggi ialah pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Baik. Nabi SAW juga bersabda, Nabi SAW juga bersabda, innal muqsitina indallah ala manabira min nurin alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim ma walu. Sesungguhnya orang-orang yang adil di sisi Allah berada pada mimbar-mimbar dari cahaya, iaitu orang yang berlaku adil dalam keputusan hukum dan terhadap keluarga mereka dan apa sahaja yang berada dalam kepimpinan mereka. Jadi pemimpin yang adil, orang yang bersikap adil ni di akhirat nanti akan berada di atas mimbar dari cahaya. Sama ada keadilan untuk rakyat, keadilan untuk keluarga, dan keadilan dalam apa jua bentuk kepimpinan mereka. Macam hakim. Even kalau ketua keluarga, adil dengan anak-anak, adil dengan isteri-isteri. Berat salah ni. Suka sangat ni demo ni. Lah suka mengusik sungguh demo ni. Baik. Tapi yang paling besar sekali ialah bayangkan kalau dia adil kepada rakyat dia, dialah mimbar yang paling besar lah. Kerana apa? Kerana dia memimpin rakyatnya dengan adil. Baik. Anti-anti dia nak pergi hadis ni. Pergi tanpa balik tanpa kat rumah nanti.
Baik, Nabi SAW juga bersabda, ni jangan nama keduk main-main siapa kena baca seminggu sekali lagi pula ni. Syiraru a'immatikum alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Qalu ya Rasulullah afala nunabidhuhum? Qala la ma aqamu fikumus salah. Dahsyat. Hadis ni, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pemimpin kalian yang paling buruk adalah pemimpin yang kalian benci kepada mereka dan mereka benci kepada kalian. Pemimpin yang paling buruk, rakyat pun benci ke dia, dia pun benci kepada rakyat. Ni paling buruk. Pemimpin yang paling buruk, dibenci rakyat dan mereka juga membenci rakyat. Dan kalian melaknat mereka, mereka juga melaknat kalian. Kutuk je, dia kutuk kita, kita kutuk dia. Wow, dah ada ke tak? Tak kira lah siapa pun. Kerja orang ni kadang-kadang buka ni duk kutuk je pemimpin dia. Baik. Mereka bertanya, ya Rasulullah, apakah tidak boleh bagi kami untuk membenteras mereka, memerangi mereka lah. Mana kalau pemimpin tu orang tak suka kepada dia, boleh tak kita pergi lawan dia? Dalam hadis ni, dia pun tak suka kepada rakyat, rakyat pun tak suka kepada dia. Sahabat tanya, Rasulullah, boleh tak kita pergi cantas dia? Betul, ayat dia. Buang. Boleh tak? Kita pergi lawan dia. Nabi jawab apa? Tidak. Nabi jawab tidak. Selama mereka menegakkan salat di antara kalian. Soalan sebenarnya. Dia masih solat dan dia membenarkan orang Islam solat. Jadi sebab tu saya katakan di awal dulu kepimpinan ni soal dia urusannya sebahagian daripada agama. Bila Islam suruh jaga tak bagi memberontak, bukan meredai pemimpin dah. Kita taat kepada dia kerana Allah dan kita tak lawan dia kerana Allah. Sebab kita nak jawab soalan kita. Soalan kita Nabi tak bagi. Nabi kata mu jangan pergi buat dia, nak saja-saja nak pergi apa? Cabut kekuasaan dia. Biarlah dia sampai ke yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Istilah ikutlah tu buat akad, tu buat tingkat ke, tu buat apa ke. Hati-hati ni dia tak masuk, dia point tu tak masuk dia. Dia tak link. Dia kalau poin-poin hak satu lagi, bab kepimpinan yang satu lagi dia cepat masuk lain. Ya dah. Bukan setakat tebuk atap lah yang kita kata orang duduk di Mesir. Take over lah sebuah kalau kita kata apa ni kita panggil menggulingkan kerajaan. Istilah dalam agama asalnya memang Nabi tak bagi. Selagi mendirikan solat. Marah betul dia. Nah. Jadi isu dia saya tak sebut mana-mana pihak. Dalam agama Nabi tak bagi. Menasihati pemimpin Nabi suruh. So kita kena ada balance. Di mana had yang kita menasihati dan di mana had yang kata Nabi kata memberontak untuk menggulingkan kerajaan. Yang dibenar ialah menasihati pemimpin dalam rangka yang mana yang memberi manfaat untuk kita. Contohnya menasihati, bukan kita membiarkan ada orang yang dekat dengan pemimpin yang boleh pergi. So orang ni ada tanggungjawab untuk menasihati dia supaya buat dengan baik dan cara yang baik. Kita pergilah hantar rombongan ke berapa kalau maknanya kita mampu. Kalau kita tak mampu,
Setakat mana yang kita mampu. Menasihati pemimpin, tak boleh juga mendoakan dia. Ada balance antara menasihati dengan menggulingkan kerajaan. Mana-mana penguasa, dia sangat sensitif dengan status kekuasaannya. Mana-mana penguasa, tak kira demokrasi, tak kira monarki, tak kira republik, tak kira apa. Mana-mana pemimpin, dia akan sensitif dengan kekuasaannya. Bila Nabi SAW tak benar kita orang Islam menggulingkan kekuasaan. Selama mana orang tu mendirikan salat dan dia menegakkan salat di tengah-tengah kalian, ada masalah agama di situ. Ingat tak saya pernah sebut sebelum daripada ni, betapa orang Iraq menyesal sebab menggulingkan Saddam Hussein. Arab Spring. Pasal apa? Dia ingat menggulingkan itu baik. Tapi akhirnya sebaliknya. Apa yang berlaku kepada Mesir zaman Mursi? Okey dah, sebelum daripada Mursi lagi. Orang tak pernah gini. Husni Mubarak, guling, jaya huru-hara sampai kali ini tidaklah lebih baik daripada sebelum tu. Libya, Syria, Yaman dan sebagainya. Semua ni dipanggil fitnah Arab, bukan lagi Arab Spring dah. Fitnah di Arab yang menyebabkan berlaku huru-hara yang lebih teruk daripada ni. Kalaulah masa ni boleh diundur balik, kita tanya, kamu nak tak kembali kepada zaman pemimpin yang so-called zalim tu, tapi kamu boleh hidup aman damai? Seperti zaman Saddam Hussein, Muammar Gaddafi. Tapi sebab orang duduk ni Amerika perlu barualah macam-macam istilah, akhir sekali dia pun gulingkan. Apa natijah dia? Jadi Islam ni, agama ni memandu kita. Nabi SAW tak benar. Nabi kata kalau pun dia tak buat elok pun redha ajalah. Redha dari sudut mana? Pasrah sajalah. Kalau dia nak buat pasal apa? Kita akan ditanya tentang kita, dia akan tanya tentang dia. Tapi menasihati pemimpin bukan menggulingkan kerajaan. Pergi hantar orang, hantar surat. Saya pergi ziarah sahabat-sahabat di Thailand. Kita tahu Thailand ni very sensitif, agama dia budak kuat. Berani tak berani, waktu Raja Bhumipol datang ke Patani masa tu, saya jumpa dengan seorang pendakwah Patani. Dia kata, Ustaz, pendakwa kami masa tu tulis surat ajak Raja Thailand masuk Islam. Berani tak berani? Yang dulu punya tu sampai Ustaz Yusuf tu. Dan saya jumpa dengan dia kata, Ustaz, waktu tu kami minta sekolah agama, kami minta. Lepas tu sebab masa tu raja dia ni agak lunak dengan Islam. Berbanding PM dia masa Taksin Sinawak tu, Taksin ni memang agak ekstrim sikit dengan orang Islam. Tapi raja dia okey. Jadi kami, dia kata, siapa tulis surat? Wallahu ta'ala alam lah, dia sebut cerita ni. Dia kata kami tulis surat pada Raja Siam, ajak dia masuk Islam. Bayangkan, seorang rakyat boleh tulis surat raja dalam itu. Dia seolah-olah letak pisau di leher lah bahasa kita. Raja ni ketua agama Buddha di Thailand. Tapi, kita kata, apa hukum perbuatan tersebut? Boleh, pasal itu mimba bin nasihah. Kita tak perlu nak guling dia siapa nak lantik orang Islam jadi raja, tak. Tapi kalau boleh hantar orang, mengislahkan raja tu, hantar surat dan sebagainya, itu yang dibenarkan dalam agama. Mati dah. Bhumipol. Yang hantar surat. Anti ni memang salah dia, memang special lah. Baik. Cool down sikit. Nanti masuk live ni. Apa tadi kita nak sebut tadi? Nasihat. Balance antara nasihat dengan memberontak. Banyak kita pergi kepada benda yang Nabi tak suruh, agama tak ajar, iaitu salah sikit nak keluar, berarak di jalanan, buat demonstrasi. Apakah itu ajaran Islam? Lagi dah. Okey. Dia ramai anak? Berapa semua? 4. Ya Allah, tambahkanlah rezeki anak kita.
Tambah isteri ke tambah apa? Ya Allah, kabulkanlah mana-mana yang baik untuk dia, ya Allah. Orang gitu je lah. Dan nanti tolong doa saya, amin je. Nanti doa kat saya ke tadi? Ya Allah, amin. Baik. Yang mana kata apa, tak mengapulah hari ni. Baik. Apa tadi? Siapa mana dah? Cepat. Tak habis je pula dah kelas kita hari ni. Pukul 12 dah. Kita kata demonstrasi tadi. Demonstrasi ni bukan sebahagian daripada syariat Islam. Siapa yang ajak kita di jalanan nak begitu, siapa kena huru-hara mencetuskan huru-hara? Iyalah, tak kira lah siapa. Saya tak sebut siapa. Siapa yang support? Semua orang sebenarnya. Itu bukan cara Islam. Islam ni menasihati. Nasihati. Sepatutnya begitu. Ya, baguslah, ya Allah. Tapi kalau saya kata bagus. Sebab watak-watak pembangkang hari inilah yang menyebabkan aman. Kalau pembangkang zaman dulu habis huru-hara turun ke jalanan habis. Zaman dulu siapa nak ajak siapa pergi ke bersih 1, bersih 2, bersih 3. Buat lagi. Itu sebenarnya itulah yang menyebabkan huru-hara. Nasib baiklah, alhamdulillah. Waktu orang panggil pertukaran kita tu berlaku dengan aman. Sebab adanya kita ni Allah Ta'ala anugerahkan dengan punca kuasa, kita ada yang di Pertuan Agong. Waktu dia kata tenang-tenang, better panggil seorang-seorang mengadap. Kalau benda tu berlaku di kepala negara yang tak ada raja, republik lah sebagai contoh, habis dah, huru-hara dah. Tapi kita ni Allah Ta'ala bagi nikmat. Sebab tu saya walaupun orang kata agak skeptikal dengan monarki, tapi pada saya whatever sistem tu sebenarnya ada anugerah yang Allah Ta'ala bagi. Punca kuasa tu ada. Sehingga walaupun dia dapat sokongan ramai ataupun tengah-tengah pertengahan, dia tak berani bertindak sehinggalah dia tanya, raja kata panggil sini. Di saat itu walaupun decision tu dia dapat buat dalam masa 1 minggu ataupun less than 1 week, tapi dia mendamaikan dan mengelakkan huru-hara. Settle down dulu. Kalau belanta tak ada, benda tu tak ada, huru-hara ni cukup 1 hari je, habis. Down. Kita tak tahu nak pulih macam mana. Berlaku di Pakistan macam mana. Berlaku di negara-negara lain macam mana. Di Nigeria macam mana. Hancur. Jadi sebab tu saya katakan, demonstrasi ni bukan sebahagian daripada cara Islam. Nasihat adalah cara Islam. Menasihati pemimpin. Sebab tu kita ni kalau kita tengok late kita di dalam 20-an, antara 98 sehinggalah 2018. 20 tahun kita tu di jalanan ni, turun ke jalan. Cik baiklah, alhamdulillah. Pemimpin-pemimpin pada masa tu pun tidak menggunakan kekerasan macam tempat-tempat lain. Kalau tempat-tempat, kalau duduk di Mesir lagu tu jadi macam Raba'ah tu. Turun dengan tank kereta kebal, habis tembok. Di China dekat medan Tiananmen tu, habis semua berlaku. Sebab tu fitnah ni jangan dibangkitkan. Dalam Islam mengajar kita, pemimpin ada tanggungjawab dia. Rakyat ni kalau pemimpin tak tunaikan tanggungjawab dia, dalam hadis yang kita baca tadi, Nabi suruh kita duduk sabar. Sabar, doakan mereka, nasihati dengan cara baik. Apakah kita nak cabut kekuasaan mereka? Nabi kata tidak, selama mereka mendirikan salat di tengah-tengah kalian. Itu hadis yang ada dengan kita. Panduan agama kepada kita. So kita ni kena sibuk dengan urusan kita nombor 1 sekali. Kita nombor 1 sekali untuk diri kita. Kalau kita tidak ditakdirkan ada pemimpin yang adil sekalipun, biarlah kita bersikap adil untuk pemimpin dan kita jaga diri kita untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan jawapan kita, ya Allah, aku dah tunaikan hak aku. Pemimpin yang tak tunaikan hak dia, aku nak minta dia pertanggungjawabkan hak aku di depanmu di hari akhirat kelak. Itu yang stand kita. Kita lepas dah bahagian kita. Dia suruh kita taat, kita dah taat. Kalau dia buat tak baik, ya Allah, aku nak tuntut hak aku dengan dia di hari akhirat kelak. Kalau 30 juta orang tuntut hak dia macam mana? Jadi sebab tu istilah agama ni, bila kita ikut panduan, insya-Allah Allah jaga kita.
Allah jaga, yang penting kita tidak huru-hara, kita tidak ada panggil perang saudara, tidak ada panggil pembunuhan sesama kita. Alhamdulillah. Kalau ada huru-hara kita pun tak nak. Yang penting kalau tak dapat juga muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jangan lupa yang saya sebut pada sebelum-sebelum ini, doa kita lebih bernilai dari undi kita. Ingat tak? Baik. Kita pergi kepada hadis yang seterusnya. Allah Subhanahu Nabi SAW juga bersabda, Inna Allah la yumli lidh-dhalimi hatta idza akhadahu hatta yuflithu. Idza akhadahu lam yuflithu. Thumma qara'a wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya dhalimah inna akhdahu alimun syadid. Sesungguhnya Allah benar-benar mengulur waktu, iaitu menangguhkan bagi orang-orang yang zalim, sehingga apabila Allah membinasakan dia, maka dia tidak akan meluputinya, maknanya tidak tinggal. Kalau dia binasa habis. Boleh faham? Dalam hadis ni Allah kadang-kadang memberi tangguh kepada pemimpin yang zalim. Kita je dok kata, ya Allah, kenapalah hak zalim ni hidup lama, hak tak zalim ni hidup sekejap pula. Kita kata lagu tu. Betul tak? Hak baik ni sempat sekejap je. Hak zalim tu lama pula dia ni. Jawapan dia dalam hadis, Nabi kata, Allah memang memberi tangguh kepada pemimpin yang zalim. Sehingga apabila Allah nak binasakan dia, Allah binasakan tak tersisa. Allah bagi habis-habis kepada dia. Akhirat nanti, sehingga Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ. Demikianlah kami, dan begitulah azab Tuhanmu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azabnya itu sangat berat, sangat pedih lagi keras. Hadis muttafaqun alaih. Dalam perkara yang sama, Nabi SAW bersabda, 12.10 dah kita ni. Sejuk dah nasi luar. Sejuk dah nasi luar. Jadi kesimpulan dia kesimpulan. Kita sambung pak, lah kita sambung lagi lah. Sambung. Ya. Wallahu ta'ala alam. Tapi minggu depan hari Isnin saya tak ada. Minggu depan. Bangkok bila? Tak, saya ingat nak jemput Ustaz di Bangkok. Kita buat kelas dekat Bangkok. Kita don't want to miss the class. Hari Selasa? Selasa boleh? Tak masa saya. Tapi sebab minggu depan hari Isnin. Kalau Ustaz tak datang pada 23 tu, saya... Kita tangguh lagi lah. The next 2 weeks lah. Ada saya ke Johor. Baik, jadi kita yang tu secara teknikal kita bincang, kemudian kita tutup dulu kelas kita lah pasal online kita ni. Jadi sahabat-sahabat yang di secara maya, minta maaf hari ni kelas kita ni banyak panggil banyak apa kita panggil bunga-bunga dia, sehingga akhirnya kita tak sempat habiskan topik kita hari ni. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada pertemuan kita yang sekali lagi berbicara tentang masalah dosa besar, itu pemimpin yang zalim ataupun tidak menjaga rakyatnya. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan kita akhiri dengan satu doa. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita rakyat yang taat, rakyat yang baik, mengikut petunjuk agama, dan Allah merezekikan kepada kita juga pemimpin yang baik, yang menjaga rakyatnya dan menjaga agama kita, dan menjaga kita semua menuju kepada jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya kita minta agar pemimpin ini menjadi rahmat bagi kita, bukanlah azab yang Allah timpakan kepada kita. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.